Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua netizen, apa khabar? Saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia, insyaAllah. Okey, pada video ni, satu isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Siti Kasim, iaitu jika sekiranya mengharamkan arak, maka dia suruh juga mengharamkan sekolah tahfiz. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi, siapa yang belum subscribe boleh subscribe. Dan kalau video ini membuat kebaikan, minta share kan. Okey, kenyataan Siti Kasim mengatakan bahawa kalaulah kerajaan nak mengharamkan lesen arak, maka kena haramkan juga pusat tahfiz ataupun sekolah tahfiz, kan. Jadi saya ingat Siti Kasim ni dia mungkin mabuk ketum. Mungkin mabuk ketum kot, kan? Enggak sungguh. Kan mungkin mabuk ketum lah ni. Kenyataan yang dikeluarkan tu tak berdasar, tak berasas. Sebab dia apa? Arak ni bukan baru hari ni kita nak kena diharamkan. Allah Taala telah beritahu kepada kita ni 1400 tahun dulu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal khamru wal maisir qul fihi ma ithmun kabir. Itu ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innamal khamru wal maisir, bahawa sesungguhnya arak dan judi itu adalah perbuatan yang dosa besar. Jadi arak ni Allah Taala telah haramkan dulu lagi 1400 tahun yang dulu, sebab dia musibah. Bagi orang yang minum arak ni banyak musibah dia. Musibah dia apa? Yang baru-baru ni kita tengok orang bawa kereta dalam keadaan mabuk telah aksiden dan membunuh orang lain. Kalau membunuh orang lain pula dengan sengaja ataupun dengan sebab kecuaian diri dia sendiri, maka pergi pada hukum qisas. Kalau tengok pada hukum qisas, Allah Taala menyebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas al-qatlu bil qatl. Jika wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melakukan qisas, iaitu kalau orang yang membunuh maka kena membunuh balik. Kena bunuh balik, itu hukum qisas. Jadi kalau orang yang bagi agama Islam ni, undang-undang Islam ni, kalau kita membuatkan satu perbuatan dengan sengaja dan membuatkan orang itu mati, meninggal, maka kita bagi hukum qisas, iaitu kita pun wajib dihukum bunuh jugalah. Kecuali lah kalau diampunkan oleh pihak keluarga yang ahli keluarga yang terbunuh. Itu hukum agama. Itu hukum yang disarankan dalam Islam. Jadi Siti Kasim ni, saya ingat dia ni mungkin mabuk ketum ni. Orang yang minum ketum jangan marah, no? Jadi okey. Kenyataan ni kenyataan yang tidak berasas lah. Sebab arak dengan tahfiz ni jauh beza. Jauh panggang daripada api. Ataupun kita kata bagikan langit dan bumi. Perbezaan dia bagikan langit dan bumi. Apa dia? Arak ni memang telah diharamkan. Haram ni adalah haram qat'i, haram yang tetap, yang tidak ada perubahan. Tidak ada harus, tidak ada sunat dan tidak ada makruh minum arak. Tidak ada. Tetapi bagi tahfiz Al-Quran ni adalah satu pada hukum asalnya adalah fardu kifayah. Belajar Al-Quran adalah fardu kifayah bagi setiap orang Islam. Bagi orang setiap Islam. Tetapi jika sekiranya orang Islam tidak ada seorang pun yang menghafal Al-Quran, maka menjadi daripada hukum fardu kifayah pergi pada fardu ain. Maka wajib bagi orang Islam kena ada juga orang yang menghafal Al-Quran. Kan? Jadi kalau tak ada dalam dunia ni, tak ada seorang pun yang boleh menghafal Al-Quran, maka menjadi satu kewajipan bagi orang Islam untuk menghafal Al-Quran. Kena jadi cari seorang yang boleh menghafal Al-Quran. Sebab dia apa? Sebab kalau tak ada langsung dalam dunia, seorang pun tak ada yang menghafal Al-Quran, menjadi satu dosa kepada umat Islam, kerana tidak ada seorang pun yang dapat menghafal Al-Quran. Berlainan dengan arak. Kalau tak ada dia langsung datang muka bumi itu, arak tadi ni adalah menjadi satu kewajipan bagi orang Islam menghapuskan arak dalam negara ataupun daerah atau dalam rumah tangga dia sendiri. Tak boleh minum arak. Kan? Lagi tak ada, lagi bagus. Kalau ada orang yang minum arak di hadapan kita, orang Islam yang minum arak di hadapan kita, maka kita, orang Islam yang minum arak berada di hadapan kita, apa yang kita kena buat? Itu kita kena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beritahu dekat dia, kata arak ni adalah haram. Begitu. Tu selama-lama iman kita berdoalah agar mana dia ni terbukanya hidayah dia. Tetapi syarat yang pertama, kita kena pergi bercakap dengan dia dulu. Yang pertama sekali mencegah dengan
dengan kuasa, iaitu apa dia? Kalau kita kuasa, kita tak ada kuasa apa-apa, kita pergi ambil arak tadi, kita pergi buang. Kalau tak mampu, kita bercakap dekat dia, kata arak ni adalah haram, arak ni bawa mudarat, arak ni tak bawa manfaat dan sebagainya. Kalau dia ni orang Islam lah. Kalau dia orang kafir, tu dia punya pasal lah. Kalau dia bukan beragama Islam, tu dia punya pasal. Tu bukan kita punya pasal lah. Jadi kemudian lepas kita bercakap pun tak berjalan, maka kita berdoa lah dengan Allah SWT agar dia ni tinggalkan arak. Tapi bagi kes Siti Kasim ni, saya ingat Siti Kasim ni hak ni lah satu manusia ataupun orang, kalau dia kata dia Islam, seorang Islam yang virus kepada orang Islam yang lain. Virus kepada orang Islam yang lain. Jadi orang yang bukan Islam melihat orang Islam ni berada dalam keadaan kucak kacil lah. Berada dalam kucak kacil, ataupun orang Islam ni sesama Islam sendiri pun bergaduh. Kan? Sesama Islam sendiri pun bergaduh. Tapi sebenarnya kita nak beritahu kepada Siti Kasim ni bahawa perbuatan yang dia buat tadi adalah perbuatan yang tidak tepat, dan dia telah melanggar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharamkan arak ni bukan arahan manusia, bukan arahan Tok Mufti, bukan arahan kerajaan, tetapi adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia melanggar arahan Allah, bermakna bila dia melanggar arahan tidak mengharamkan arak tadi ni, bermakna dia telah melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang yang melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut apa? Kita takut ulaika Allah SWT Muhammad, ulaika alaihim laknatullah. Kita takut mereka-mereka itu, kata Allah SWT, mereka-mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bukan takkan Allah, kalau Allah Taala melaknat, bukan takkan Allah saja, para malaikat dia juga akan melaknat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takkan malaikat saja yang akan melaknat orang yang dilaknat oleh Allah, tetapi segala makhluk dia, manusia dan makhluk-makhluk lain akan melaknat orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa'iyyazubillahi min zalik. Jadi apa dia? Kita minta Siti Kasim insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Talina tak bukan farudhu ila Allah wa Rasul, kerana kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita ada hari ini, kehidupan kita hari ini, dapat bernapas, dapat berjalan, dapat bercakap dan sebagainya tadi ni, semuanya adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Siti Kasim sedar dengan fakta yang disebut dan ditarik balik, dan kemudian dia minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.